Dan atas dasar prihatin dengan nasib petani yang terjejas banjir di daerah Segamat, Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor, Datuk Zahari Sarip menyarankan para petani agar segera berhubung dengan pihaknya bagi membolehkan bantuan disalurkan. Untuk butiran lanjut, kita bersama wartawan Muhammad Sharifuddin Arsyad. Silakan, Sharif. Andy dan Hazel, terima kasih banyak. Kini saya masih lagi berada di daerah Segamat, iaitu daerah yang terjejas banjir yang agak merunsingkan di negeri Johor ini. Jadi untuk bersama saya ketika malam ini, kita bersama dengan Adun Buloh Kasap, iaitu Datuk Zahari Sarip. Kita berada di Dewan Kampung Tandung iaitu Buloh Kasap bagi menghadiri majlis yasinan pada malam ini. Selain daripada Datuk menyantuni mangsa-mangsa banjir di PPS Kampung Tandung ini, Datuk sempat juga berkongsi dengan kita apakah perancangan yang akan dilakukan oleh Datuk yang selaku pemegang portfolio pertanian di negeri Johor. Baik Datuk, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, sudah tentu di musim banjir begini, aktiviti Datuk amat sibuk dan saya ingin mengetahui sedikit sebanyak tentang aktiviti Datuk seharian di musim banjir ini Datuk. Kebiasaannya saya ulang alik antara Segamat dan Johor Bahru atas tugas sebagai Esko Pertanian, tetapi musim banjir ini Yang Amat Mati Besar telah mengarahkan untuk kami duduk di kawasan masing-masing. Jadi sepanjang berada di sini, setiap hari saya akan cuba untuk pergi ke seberapa banyak PPS yang ada. Untuk makluman, di Dun Buloh Kasap saja kita ada lebih kurang 19 pusat pemindahan atau PPS dengan 299 keluarga. Jadi hari ini saja saya sempat pergi ke lebih kurang 11 PPS dan disambung setiap hari lah. Jadi itu rutin saya hari untuk pastikan bahawa setiap PPS akan dapat memberikan kemudahan dan juga bantuan kepada masing-masing penyedia pindah. Baik Datuk, bercakap mengenai portfolio Datuk iaitu menjaga pertanian dan asas tani Datuk, dan di pihak kerajaan Johor telah menyediakan perancangan awal iaitu apakah yang perlu dilakukan bagi menjamin kelestarian portfolio Datuk, terutama di bidang pertanian dan peternakan. Selain daripada menjengah PPS, saya juga sempat berjumpa dengan beberapa orang petani ataupun mereka yang menjalankan aktiviti pertanian. Jadi saya melihat kerosakan-kerosakan yang berlaku dan saya percaya dia bukan hanya di Segamat saja, malah setiap daerah yang terlibat dengan banjir akan terkesan. Sebab itu saya mengharapkan agar mereka yang menjalankan aktiviti pertanian, sama ada pertanian dari segi tanaman ataupun ternakan dan sebagainya, sila ambil gambar kerosakan waktu banjir ini dan selepas banjir. Dan saya telah mengarahkan Jabatan Pertanian untuk mengingatkan pegawai di peringkat daerah supaya mengenal pasti kerosakan-kerosakan yang berlaku. Jadi kepada mereka yang menjalankan aktiviti pertanian ini, selepas banjir nanti segera laporkan sebarang kerosakan yang berlaku kepada jabatan atau pejabat pertanian daerah. Kerana kerajaan ada menyediakan kemudahan untuk mengganti balik kerosakan-kerosakan. Dan saya ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih Kerajaan Pusat kerana telah menyediakan peruntukan tak silap saya lebih kurang 80 juta untuk tabung bencana pertanian. Jadi mereka yang terkesan dengan bencana boleh mohon bantuan ini, termasuk banjir. Jadi saya harap mereka yang terkesan dengan banjir jangan lupa untuk laporkan kepada jabat daerah. Dan saya juga ambil kesempatan untuk minta supaya mereka yang menjalankan aktiviti pertanian ini daftar Jabatan Pertanian kerana kita nak dapatkan rekod. Untuk Jabatan Veterina kita mudah sedikit kerana mereka yang menjalankan peternakan ini telah melaporkan ataupun telah mendaftar di Jabatan Pertanian dan mereka telah mendaftar ini untuk rekod kami di negeri Johor. Mereka yang terkesan ialah sebanyak 8,180 ternakan yang terkesan atau musnah kerana banjir. Ini yang mendaftar dengan Jabatan Veterina.
yang tak mendaftar tak dapat. Sebab itu saya harap mereka menjalankan peternakan atau pertanian daftar di Jabatan Pertanian dan Veterina daerah masing-masing supaya kita dapat kenal pasti mereka menjalankan aktiviti ini, dan bila berlaku kerosakan begini atau bencana begini mudah untuk kerajaan penilaian. Jadi sekali lagi kepada mereka yang menjalankan aktiviti pertanian, saya harap lepas ini laporkan kepada jabatan daerah supaya kita boleh membantu mereka selepas banjir nanti, insya-Allah. Baik, saya kira itu saja perkongsian kita pada malam ini, dan teruskan bersama RTM untuk laporan dari masa ke semasa. Kembali kepada Andy dan Hazel.